Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Tahniah kepada pelajar-pelajar cikgu yang telah masuk dalam kelas Google Classmeet kita pada hari ini. Okay, baiklah, cikgu harapkan kamu dah bersedia dengan unit 7.2 dan 7.3. So, cikgu harapkan hari ini kita akan tamat bab 7. Okay, jadi sebaik saja tamat bab 7 ni, maka macam biasalah, siapkan latihan, praktis sumatif dan sebagainya. Nanti pada weekend ni nanti kita akan hantar, kamu dikedaki untuk hantar buku latihan bertulis pula. Okey, baik. So, kita mulakan dengan daripada buku teks, iaitu unit 7.2. Yang ini unit 7.2 ni agak mudah sedikit. Mungkin kamu boleh baca saja di rumah. Tak ada masalah sebenarnya. Tapi walau bagaimanapun, kita akan belajar tentang dadah pada hari ini. Oleh yang demikian, kamu kena hafal jenis-jenis dadah. Okey, baik. So, kita mulakan. Okey, gangguan kepada koordinasi dadah yang berpunca daripada pengambilan dadah dan juga ubat-ubatan. Okey. Yang merupakan bahan yang boleh mengurangkan kesakitan. Okey, sekiranya kita gunakan dadah ni secara betul, contohnya bagi pesakit untuk mereka daripada merasa sakit semasa pembedahan, maka ia adalah satu kepentingan. Sekiranya tidak, maka ia merupakan satu kesalahan. Okey, baik. So, kita lihat yang pertama, koordinasi. Okey, koordinasi badan. So, dadah ni dia ada kaitannya, akan menjejaskan koordinasi badan kita. Okey, salah satu faktor yang menyebabkan koordinasi badan ini terganggu akibat daripada pengambilan dadah yang di luar kawalan. So, yang di dalam kawalan tu contohnya dalam perubatan. Itu dalam kawalan sebab kita ada doktor yang akan mengawal penggunaan dadah tu. Okey. So first kali kita kena faham dulu apa dia maksud dadah. Dadah merupakan satu bahan kimia yang dapat mengganggu. So soalan akan tanya, bagaimana dadah mengganggu fungsi ataupun mengganggu koordinasi badan, iaitu kena ingat poin yang ini, iaitu mengganggu fungsi neuron dengan cara melambatkan pergerakan impuls di dalam neuron. Okey, semua gerak balas kita bergantung kepada pergerakan impuls. Okey, impuls dihasilkan oleh reseptor daripada organ diri kita dan perlu dihantar ke otak untuk ditafsirkan. Okey, kemudian cikgu lukiskan Okey, daripada organ deria terdapatnya reseptor. Okey, di mana reseptor ini berfungsi untuk menghasilkan ataupun mengesan rangsangan dan menghasilkan impuls. Okey, impuls saraf ini merupakan maklumat dalam bentuk elektrik. Okey. Impuls saraf ini perlu dihantar ke otak untuk ditafsirkan. Okey. Untuk ditafsirkan. Lalu selepas ditafsirkan, otak akan menentukan apakah gerak bala yang sesuai terhadap rangsangan yang diterima. Okey, kemudian otak akan hantar impuls ke bahagian dua tempat yang akan dihantar impuls tersebut. Maklumat daripada yang telah ditafsirkan akan dihantar ke organ. Akan dihantar ke dua tempat. Yang pertama ialah dihantar ke kelenjar. Si kelenjar melibatkan hormon, so kelenjar perlu merembeskan hormon. Dan yang kedua, ianya akan dihantarkan ke otot untuk kita melakukan pergerakan. Okay, ini merupakan gerak balas. Okey, so otot dan juga kelenjar akan melaksanakan gerak balas apabila dia menerima impuls daripada otak.
Otak akan menafsirkan sesuatu rangsangan apabila menerima impuls saraf daripada reseptor. Okey, fungsi dadah ini akan menyebabkan pergerakan impuls ini akan jadi lambat. Bila pergerakan impuls ni menjadi lambat, maka gerak balas terhadap rangsangan ni akan jadi lambat dan perlahan. Oleh sebab itulah ketika pesakit menjalani pembedahan, kan dia potong, so ada reseptor pada bahagian kulitnya. Sepatutnya reseptor ini akan menghantarkan impuls saraf iaitu maklumat ke otak menyatakan rasa sakit. Jadi otak akan tafsirkan dan gerak badan yang akan berlaku, orang tu akan mengerang kesakitan, dia akan menangis, dia akan menolak. Bila kita sakit kan, kita dicederakan, so dia akan bergerak balas lah. Tapi dalam pembedahan tu sekiranya doktor menggunakan dadah seperti morfin untuk mengurangkan rasa sakit ketika pembedahan, maka impuls saraf untuk menyatakan rasa sakit ini untuk sampai ke otak akan jadi lambat. So gerak balas pun jadi lambat. Sebab itu apabila kesan morfin ni hilang daripada badan, daripada darah, maka pesakit itu akan mula merasa sakit. Kerana impuls saraf ni telah berjaya menghantar rasa sakit ke otak. Dan dia akan tafsirkan, dan apa gerak balasnya, orang tu akan mengerang kesakitan, menangis dan sebagainya. Okey, juga harap kamu faham sampai sini. Apakah kesan dadah ni pada koordinasi badan? Dia akan mengganggu fungsi neuron. Neuron ni merupakan sel saraf. Okey, yang akan menghantarkan impuls ke otak dan kepada gerak balas. Okey. Okey, dadah yang diambil tanpa kawalan bukan sahaja boleh mengganggu koordinasi badan, malah juga menyebabkan ketagihan. Ini merupakan kesan dadah. Right? Contohnya macam ni, aspirin juga merupakan dadah. Itu ubat yang akan mengurangkan rasa sakit. Okey, jenis-jenis dadah. Okey, baik. Dadah ni terbahagi kepada 4 jenis. Okey, yang pertama ialah dadah yang merupakan penenang. Okey, yang ini biasanya diambil bagi bagi pesakit-pesakit mental. Kita tengok orang tu sedang mengalami amukan, mengamuk, tak tentu hala, orang gila lah kan, mengamuk. Biasanya dia akan diberikan ubat jenis penenang. Okey, fungsi ubat jenis dadah jenis penenang ini adalah menghalang dan melambatkan pergerakan impuls dalam koordinasi badan. Jadi pengguna akan mengantuk dan kurang cemas. Ini bagi orang yang gila dan mengamuk lah. Jadi dia akan jadi relax dan akhirnya dia akan tidur. Okey, kesan juga bergantung pada dos yang diambil. Kalau dosnya sedikit, kuranglah kesannya. Okey, contohnya adalah barbiturat dan juga alkohol. Okey, yang kedua adalah dadah jenis perangsang. Perangsang, dia maksudnya dia akan merangsang sesuatu gerak balas. Contohnya ini diambil oleh ahli sukan. Ini adalah barang terlarang, tak boleh. Okey, mempercepat pergerakan impuls dalam koordinasi badan. Pengguna akan berasa yakin dan berwaspada terhadap perubahan sekeliling. Biasa atlet-atlet juga banyak ambil dadah jenis perangsang. Bukan saja atlet, bahkan bagi orang lain juga yang menyalahgunakan dadah juga akan mengambil dadah jenis perangsang. Okey, kesan juga bergantung pada dos yang diambil. Contoh amfetamina, okey, dan juga metamfetamin. Ini contoh macam nelayan saya pernah dengar nelayan yang kena tangkap kerana mengambil penyalahgunaan dadah. Jadi dadah jenis yang macam ni lah, sebab mereka perlu bekerja keras, jadi dia bersemangat, tak adalah lemah dah nak pergi ke lautan, nak tangkap ikan. Okey, baik. Kita lihat dadah jenis yang ketiga, iaitu jenis inhalant. Inhale maksudnya kita tak sedut. Sedut nafas, tarik nafas, sedut udara. Inhale. Okey, itu dadah jenis inhalant. Jadi dadah jenis ini adalah dadah yang perlu disedut menerusi pernafasan.
Okey, menyebabkan halusinasi. Halusinasi ni contohnya situasi dia mendengar suara-suara, bisikan-bisikan halus yang menyuruh dia buat itu dan ini. Okey, kemudian merosakkan otak. Kesannya dia akan merosakkan otak, peparu dan juga ginjal. Contohnya ialah pelarut dan bahan berkis. Ini contoh orang hidugam. Inilah jenis inhalant. Okey, baik. Dan dadah jenis yang keempat ialah halusinogen. Okey, dadah jenis halusinogen berhalusinasi. Halusinogen dia mengubah laluan impuls dalam otak. Lalu dia akan menyebabkan khayal, menjejaskan persepsi, menjejaskan koordinasi otot. Jadi dia boleh terdengar suara-suara dan terlihat objek yang tidak wujud. Contohnya adalah ketamin, LSD iaitu diethylamida acid lysergic. LSD. Okey, nanti ada soalan dalam selain daripada dadah jenis ini, marijuana. Marijuana juga adalah contoh dadah jenis halusinogen. Kemudian perangsang. Contoh yang lain adalah nikotina. Nikotina ini kita boleh jumpanya dalam rokok. Kata orang yang isap rokok ni dia macam entahlah rasa yakin kot lepas isap rokok dia ada nikotina. Okey, kemudian kefina. Kefina ini kita boleh jumpa dalam kopi. Kefin, minuman berkefin, kopi, teh dan sebagainya. Dah ada juga tu pula. Tapi dia dalam, ingat, penyalahgunaan ni maksudnya di dalam kuantiti yang berlebihan. Okey, baik. Morfin merupakan yang digunakan semasa pembedahan, dia merupakan dadah jenis penenang. Jadi orang tu akan merasa mengantuk, tertidur semasa pembedahan dan kurang cemas apabila pembedahan tu berlangsung. Okey, selain daripada itu heroin. Okey, cannabis juga adalah jenis penenang. Okey, ataupun candu, ganja. Okey, senang kata ganja juga adalah dadah jenis penenang. Ini orang-orang yang ada masalah hidup lah biasanya dia akan gunakan dadah jenis penenang lah, nak menenangkan hatinya, katanya dia dapat tenangkan hati tapi dia dapat masalah yang lain. Okey, baik. Apakah kesan-kesan penyalahgunaan dadah? Yang pertama, tadi kita dah tahu mengubah koordinasi badan dan juga dia akan menyebabkan ketagihan. Okey, dan penagih akan mengalami simptom penarikan jika tidak mengambil dadah. Antara simptom penarikan akibat tak dapat dadah tu sebab ketagihan, dia akan menggigil, loya, resah dan juga sedih. Dia pun tak selera untuk makan. Okey, jadi dadah, dia akan merangsang degupan jantung, kadar pernafasan dan juga tekanan darah. Lalu dia akan menyebabkan seseorang itu menjadi lebih bertenaga, aktif, perasaan tidak menentu dan kadang-kadang menjadi ganas. Okey, baik. Dadah juga kesannya dia akan melambatkan degupan jantung, kadar pernafasan dan tekanan darah. Akhirnya individu tersebut akan mengalami lambat bergerak balas terhadap rangsangan, mengantuk dan juga koordinasi otot dan juga lemah. Dadah menyebabkan gangguan persepsi, halusinasi dan juga ilusi. Okey, ada dua kesan dadah. Sama ada dia boleh merangsang atau meningkatkan ataupun dia juga boleh melambatkan. Okey, antara faktor berdasarkan kajian, antara faktor yang menyebabkan penyalahgunaan dadah adalah kerana sifat ingin tahu. Macam kamu kan, macam kita lah, kita ni semua tak tahu apa rasanya bila kita menggunakan dadah ni. Jadi kita rasa ingin tahu dan kita nak try. Lama-lama jadi ketagihan dan penyalahgunaan. Okey, pengaruh rakan sebaya, rakan-rakan ajak.
Okey, mencari keseronokan dan ingin mengatasi kesedihan atau melupakan masalah. Orang-orang yang ada masalah dan tak tahu cara untuk menyelesaikan masalah ialah dengan mengambil dadah. Ini cara yang salah. Okey. Okey, kesannya kepada koordinasi badan. So, soalan akan tanya. Tadi pun kita dah belajar sedikit apa kesannya dadah ni terhadap koordinasi badan. Okey, dia akan memberi kesan terhadap sistem taraf, okey, dengan cara memperlahankan pengaliran impuls saraf dan menjejaskan fungsi otak. Okey, ada 3 kesan khusus penyalahgunaan dadah dan juga alkohol terhadap koordinasi badan. Yang pertama, berlakunya ketidakseimbangan hormon. Okey, badan akan mengalami gangguan koordinasi, badan akan terdedah kepada bahaya dan kecederaan. Okey, tubuh badan akan mengalami pertumbuhan yang melampau atau tidak berlaku perkembangan jika berlaku kerosakan pada kelenjar pituitari. Tadi kan dia kata penyalahgunaan dadah dan juga alkohol ini akan menjejaskan fungsi otak. Jadi pada otak kita terdapatnya kelenjar pituitari yang di mana dia akan mengawal pertumbuhan kita. Dia akan merembeskan hormon pertumbuhan. Jadi sekiranya bahagian otak tersebut dah rosak akibat penyalahgunaan dadah dan juga alkohol, maka pertumbuhan melampau ataupun tidak bertumbuh akan berlaku kepada individu tersebut. Okey. Perkembangan seks sekunder akan terbantu jika hormon estrogen dan testosteron gagal berfungsi dengan normal. Bagi perempuan, hormon estrogen, bagi lelaki, testosteron. Penggunaan alkohol dan dadah ini akan menyebabkan hormon ini gagal dirembeskan. Lalu kita akan mengalami masalah dalam perkembangan ciri seks sekunder. Okey. Gejala ketidakseimbangan hormon dapat diperhatikan melalui perubahan fizikal dan juga mental penghidap seperti tadi pada kelenjar pituitari yang tidak dapat merembeskan hormon pertumbuhan atau berlebihan pula dia akan menyebabkan badan yang terlalu tinggi, tak mengalami pertumbuhan, terlalu kurus, kemurungan dan juga kurang daya ingatan. Okey, yang kedua, kesan alkohol. Ini sebenarnya dia fokuskan kepada alkohol. Okey. Okey, alkohol akan menyebabkan pertuturan yang tidak jelas. Okey, kerana dia memberi efek kepada cerebrum dalam otak. Cerebrum adalah bahagian otak yang paling besar di mana dia yang akan mengawal tindak balas terkawal bagi badan kita. Jadi apabila alkohol ini memberi kesan kepada otak, maka apa sahaja aktiviti yang melibatkan tindakan terkawal akan terganggu. Contohnya adalah seperti pertuturan. Okey. So dia akan cakap berterabur lah, tak betul. Berserabut cakap dia. Okey. Iaitu pertuturan yang tidak jelas dan juga merajau. Okey, baik. Seterusnya, yang ketiga ialah tindakan refleks yang lambat. Kerana kita dah tahu tadi alkohol dan juga dadah tadi dia akan melambatkan pergerakan impuls. Okey. Jadi tindakan refleksnya akan jadi lambatlah sebab impulsnya lambat untuk bergerak sampai ke otak, daripada otak untuk pergi ke bahagian gerak balas pun dia akan jadi lambat. Okey. Ini dia melambatkan gerak balas sistem saraf terhadap rangsangan. Okey, bahan kimia ini akan berada di antara neuron efferent dan juga interneuron. Okey. Ini otak. Okey, apa dia neuron efferent dan interneuron? Okey, ini ialah otak untuk mentafsirkan ini adalah organ yang mengesan gerak balas. Okey. Dia katakan neuron efferent. Di sini letaknya neuron efferent. Okey, di sini letaknya interneuron. Interneuron terletak di otak. Okey. So bahan kimia ini berada atau dadah dan juga alkohol ini akan berada di antara neuron efferent dan juga interneuron. So di antara dekat sini . Jadi pergerakan impuls untuk sampai ke otak ini akan terganggu. Okey, baik. Okey, pergerakan impuls akan terhalang dan akan melambatkan proses penghantaran maklumat ke otak.
So dekat sinilah letaknya dadah dan juga alkohol tu. Okey, hal ini dapat diperhatikan pada penagih dadah dan mereka yang minum minuman beralkohol yang secara berlebihan. Okey, seterusnya yang keempat, hilang keseimbangan. Okey, pengambilan dadah dan juga alkohol akan menyebabkan koordinasi otot menjadi lemah dan mengakibatkan cara berjalan yang tidak betul, terhuyung hayang dan hilang keseimbangan badan. Kalau berjalan pun tak betul, orang yang mabuk ni kalau dibawa kenderaan, lagilah tak betul. Sebab itulah banyak kes kemalangan disebabkan oleh pemandu yang mabuk. Okey. Kesan dadah dan juga alkohol ni kepada kesihatan fizikal dan mental. Okey, contohnya adalah seperti kerosakan hati, melemahkan sistem keimunan pengguna, kerosakan otak dan masalah mental yang serius. Okey, selain itu dia juga akan merosakkan kebanyakan bahagian dan organ pada badan manusia. Contoh penyakit yang disebabkan oleh alkohol adalah sirosis hati. Ini disebabkan oleh alkohol. Okey, tengok hati ini merupakan hati yang sihat. Yang ini merupakan pesakit yang mengalami sirosis hati akibat akibat minum minuman beralkohol yang berlebihan. Nampak dia macam ulcer. Dia ada ulcer pada hati dia. Okey. Okey, dia akan memberikan kesan toksik kepada hati dan menyebabkan sirosis hati. Sirosis hati ialah keadaan hati yang mengalami kerosakan yang kronik, berparut, mengeras dan tidak berfungsi seperti hati yang sihat. Dan parut ini akan merebak secara perlahan-lahan sehingga fungsi hati hilang sepenuhnya. Itu bahayanya. Okey, baik. Yang kedua adalah ulcer perut. Okey, alkohol juga akan menyebabkan ulcer perut. Okey, ulcer perut ataupun ulcer peptic merupakan keadaan selaput di dalam perut yang mengalami luka. So kita lihat, ini perut. Dalam perut ni dia ada luka, ulcer. Alright? Hal ini demikian kerana alkohol menyebabkan perut menghasilkan lebih banyak asid daripada biasa yang akan menyebabkan iritasi dan radang pada selaput di dalam perut. Oleh itu, pesakit akan mengalami pedih dan sakit di kawasan hulu hati, berasa kembung perut, loya dan juga muntah. Dia juga akan mengalami muntah yang serius, iaitu muntah berdarah dan juga najisnya akan menjadi hitam. Okey, baik. Seterusnya kesannya adalah perlakuan ganas. Okey, pengambilan dadah seperti amfetamina iaitu dadah yang jenis perangsang. Okey, akan mengaktifkan sel-sel otak dan meningkatkan kadar metabolisme. Pengguna akan menjadi lebih aktif, tidak dapat tidur, bersikap ganas dan juga agresif. Ini dadah jenis perangsang, dia jadi aktif sangat. Okey, seseorang yang minum alkohol secara berlebihan akan mabuk dan hilang kewarasan fikiran. Mereka akan berkelakuan seperti orang gila, ketawa seorang, bertindak di luar kawalan dan akhirnya menjadi ganas. Okey, baik. Kesan yang seterusnya adalah halusinasi akibat penggunaan ganja yang merupakan dadah jenis penenang. Okey, baik. Dadah seperti ganja mengganggu fungsi otak dan dia akan mengubah persepsi seseorang pengguna. Hal ini menyebabkan penagih mengalami halusinasi, paranoid atau berasa syak wasangka dan takut terhadap orang lain. Halusinasi juga menyebabkan kelakuan menjadi agresif terhadap orang lain. Okey, jadi awak boleh buat buku SPS awak, buka surat 76, okey, dan juga praktis formatif 7.2. Hari ini 24 hari bulan 5. Amethyst dan 4 kristal. Okey, buat ini dalam buku yang sama. Kita sambung daripada 7.1. Okey. Nanti ingat minggu ini kita hantar buku tulis. Okay. Sekarang kita nak sambung 7.3 sikit je tentang minda yang sihat. Okey, apa maksud minda yang sihat? Ialah
keupayaan otak untuk menakul dan berfikir, iaitu mampu membuat pertimbangan yang logik sebelum tindakan diambil. Okey, minda yang sihat juga merujuk kepada sikap positif, berdikari, penyayang dan bertanggungjawab. So di antara contoh individu yang mempunyai minda yang sihat, kita boleh lihat pada muka surat 158 ni. Ini adalah contoh-contoh minda yang sihat. Boleh berfikir dan membuat pertimbangan yang wajar. Contohnya sama ada nak ikuti tak kelas Google Meet PDPR pada sains pada hari ini. Kita buat pertimbangan. Patut kita ikuti GM supaya kita dapat ilmu dan kita boleh belajar. Kalau tak ikuti, tak tahulah sama ada boleh belajar atau tak boleh belajar. So berfikir dengan membuat pertimbangan yang wajar. Mampu mengesan rangsangan dan bergerak bala dengan sewajarnya. Kita nampak sesuatu yang kita tak suka berlaku, tiba-tiba ia berlaku dan bagaimana kita nak bertindak. Itu minda yang sihat. Minda yang sihat, dia akan berfikir secara waras dan dia akan bertindak bala dengan cara yang baik. Bukannya dengan keganasan. Okay, yang ketiga, boleh mengingati peristiwa silam yang sedih dan juga gembira. Sanggup menerima cabaran. Mampu membezakan antara yang betul dengan yang salah. Bertanggungjawab. Cikgu bagi latihan, bertanggungjawab untuk siapkan. Bukan kepentingan untuk cikgu, tapi kepentingannya untuk diri sendiri. Okay, hidup tenteram dan mempunyai pandangan positif terhadap kehidupan. Kadang-kadang kalau kita tengok dekat media sosial, banyak-banyak medium, ada medium Facebook, Instagram, ada TikTok dan sebagainya. So daripada situ sebenarnya kita boleh nampak sama ada seseorang itu mempunyai minda yang sihat ataupun tidak. Selalunya orang yang mempunyai minda yang sihat, dia suka nak mengikuti perkara-perkara yang nak follow benda-benda yang viral yang tak betul. Minda yang sihat, dia akan fikir perkara yang baik saja, tak terfikir pun dia nak join benda-benda yang viral yang tak memberikan kesan positif dalam hidup dia. Okay, bebas daripada prasangka, berfikiran terbuka dan tidak emosional dan mampu menakul. Iaitu membuat keputusan dengan cara yang baik. Okay, baik. Beberapa faktor yang mempengaruhi minda dan juga kesihatan minda. Ini faktornya, iaitu yang pertama, seperti yang kita dah belajar tadi, pengambilan minuman beralkohol secara berlebihan. Okay, yang kedua, ketidakseimbangan hormon semasa haid ataupun ni kadang-kadang macam kamulah yang mengalami macam kita semualah perempuan yang mengalami haid ketika itu disebabkan oleh ketidakseimbangan hormon ketika haid, dia akan menunjukkan sikap-sikap yang tak elok lah. Contohnya mudah berasa marah, rasa tak selesa, rasa semua perkara jadi salah, nak marah-marah. Dan juga sindrom prahid bagi kita dah belajar itu bagi perempuan yang berumur di antara 44 hingga 55 yang mengalami sindrom prahid ataupun sindrom putus haid, menopause. Okey, baik. Yang ketiga, tekanan mental. Orang yang mengalami masalah mental, minda dia tak sihat. Okey, penuaan. Okey, nanti kadang-kadang awak tengok kadang-kadang mak-mak awak marah-marah ke, nenek-nenek awak marah-marah ke, atuk ke marah-marah ke, itu disebabkan oleh sindrom penuaan. Okey, penyalahgunaan dadah of course, dia mempengaruhi kita punya kesihatan minda. Okey, dan yang kelima, yang keenam, kecederaan pada bahagian otak akibat jangkitan mikroorganisma, patogen, kemalangan ataupun tumor. Okey, baik. Okey, yang ni dia ada penerangan dia bagaimana faktor-faktor berikut mempengaruhi kesihatan minda. Macam tadi kita dah belajar akibat kita haid, mengalami haid, putus haid, dia akan mengalami sakit kepala, murung dan cepat marah. Okey, baik. Pengambilan minuman beralkohol, apa kesannya? Penyalahgunaan dadah, tekanan mental, kecederaan otak. Ini semua 6 faktor. Sebenarnya semua sekali adalah 6 faktor yang menyebabkan kesihatan mental kita terganggu. Okey, baik. Ini adalah contoh kepentingan mempunyai minda yang sihat. So, you boleh bacalah untuk keluarga, di tempat kerja bagaimana, untuk negara dan juga masyarakat. You boleh baca nanti.
Okay, so praktis formatif 7.3 juga buat dalam buku yang sama. Okay. Hari ni 24 hari bulan 5. Okey. Okey, apakah maksud minda? Tadi kita dah belajar. 5 ciri minda yang sihat pun kita dah belajar. Ada banyak lebih daripada 5. So you senaraikan 5. Ingat buat dalam bentuk point. Okey, terangkan ketidakseimbangan hormon yang boleh menjejaskan minda. Okey, yang ini you ambil daripada yang ini. Ketidakseimbangan hormon. Macam mana dia boleh mengganggu minda yang sihat? So you ambil daripada yang ini. Ini jawapannya. Alright. Okey, baik. Seterusnya, soalan yang keempat, 3 faktor yang mempengaruhi kesihatan minda. Tadilah. Sama juga yang ni. Ambillah mana-mana sini, faktor yang mempengaruhi kesihatan, faktor-faktor yang mempengaruhi kesihatan minda, ambil 3. Right. So, sekarang kita nak lihat praktis somatif pula. Yang ini pun kena buat juga. 24 hari bulan 5, buku yang sama. Okey, macam gambar ni kalau tak dapat lukis pun tak apa, kalau dapat fotoset pun okey, lagi bagus. Okey. Okey, kita tengok soalan A. Nyatakan kelenjar yang merupakan kelenjar induk. Okey, kelenjar induk yang mana? Yang mana kelenjar induk? P. Yes, betul. Kelenjar apa tu P? Pituitari. Bagus. Dia yang mengawal perembesan segala jenis hormon daripada kelenjar-kelenjar yang lain. Kalau Q apa? P ialah pituitari kan? Kalau Q? Tiroid. Kelenjar tiroid. Dia merembeskan hormon tiroksina. R? Pancreas. Pankreas. Dia merembeskan hormon insulin. Dan S? Testis. Yes, testis. Dia merembeskan hormon testosteron. Okey, baik. Okey, ni dah. B, namakan hormon yang dirembeskan oleh Q. Hormon apa? Tiroksina. Okey, tiroksina. Kesan pada manusia jika hormon tiroksina tidak dirembeskan secukupnya ke dalam badan. Apakah kesannya? Menyebabkan apa? Banyak kesan Awak tengok daripada buku SPS pun ada. Okey, hormon tiroksina. Okey, kesan kekurangannya akan menyebabkan goiter, boleh menyebabkan hypothyroidism. Awak boleh nyatakanlah kadar metabolisme jadi rendah, kadar denyutan jantung menjadi rendah, kesihatan mental dan fizikal lemah, berat badan menurun, kelenjar tiroid bengkak. So ada banyak. So awak boleh nyatakan banyak-banyak pun. Okey, baik. C, namakan kelenjar bagi R. R tadi ialah pankreas. Hormon yang dirembeskan oleh pankreas. Apa hormon dia? Insulin. Okey, insulin. Okey, bagaimanakah kegagalan kelenjar R ataupun pankreas ni berfungsi boleh menyebabkan seseorang tu mengalami penyakit diabetes mellitus? Macam mana penyakit diabetes mellitus tu boleh berlaku? Insulin berperanan dalam mengawal aras glukosa dalam darah, betul tak? Jika dia gagal berfungsi, maka apa yang berlaku? Okey, glukosa yang berlebihan dalam darah tidak dapat ditukarkan menjadi glycogen, lalu menyebabkan aras glukosa dalam darah meningkat. Okey? Kita tengok C kat sini. Okey, kesannya yang pertama dibuat dalam bentuk point. Okey, bila dia gagal berfungsi maka kurang hormon insulin dirembeskan, lalu glukosa berlebihan dalam darah tidak dapat ditukar menjadi glycogen. Hal ini menyebabkan aras glukosa dalam darah meningkat. So ada 3 point dekat situ. Okey, baik. Tak apa, nanti cikgu akan bagi kemudian untuk awak buat dalam buku latihan. Okey, namakan hormon yang dirembeskan oleh kelenjar S. S tadi ialah testis. So hormon testosteron. Okey. Ini sistem endokrin bagi seorang perempuan. Okey, namakan hormon yang dihasilkan oleh kelenjar Y. Hormon-hormon, dia ada 2. Ini adalah ovari. Yes, estrogen dan progesteron. Okey, walaupun kelenjar Y ini wujud sejak lahir, kelenjar itu tidak aktif. Bilakah kelenjar Y menjadi aktif? Bila?
Bagus. Apabila akil baligh. Okey, namakan kelenjar endokrin bagi lelaki yang turut tidak aktif semasa lahir. Kelenjar apa tu? Testis. Terangkan fungsi hormon yang dirembeskan oleh kelenjar yang anda nyatakan. Apa fungsi dia? Merembeskan hormon testosteron. Okey. Okey, baik. Sti Capamida, soalan yang ketiga. Minum kopi secara berlebihan adalah tidak baik untuk kesihatan. Terangkan sebabnya. Kopi. Tadi kita tengok ada jenis-jenis dadah, betul tak? Kopi merupakan minuman yang mengandungi kafein. Kafeina. Kafeina merupakan dadah jenis apa? Dadah jenis apa? Kafeina? Tadi cikgu cakap. Okey, kafeina ialah dadah jenis perangsang. Okey, dadah jenis perangsang. So apakah kesannya kalau dia minum secara berlebihan? Ketagihan. Betul, dia akan menyebabkan ketagihan kopi. Ada orang yang macam tu, tak minum kopi satu hari dia akan jadi tak boleh melakukan aktiviti seharian dengan baik. Selain daripada ketagihan, apa lagi? Aktif. Menjadi aktif ataupun awak boleh terus je tulis ketagihan menjadi aktif. Okey. Minuman kopi secara berlebihan akan menyebabkan masalah kesihatan seperti menyebabkan ketagihan dan juga menjadi aktif secara berlebihan, menyebabkan kurang merasa mengantuk dan dia tak boleh tidur. Itu boleh terangkan pada nombor 3. Okey, nombor 4. Seorang wanita yang sedang hamil didapati seorang penagih alkohol. Apakah kemungkinan yang berlaku kepada fetus di dalam kandungannya? Cikgu rasa ada dalam sini. Kesannya kepada fetus, tapi cikgu tak sebutkan. Kesan alkohol kepada ibu yang mengandung. Ke mana kesan alkohol? Tak ada dekat sini lah. Sebab dia akan menyebabkan fetus dalam kandungan tu mengalami masalah. Minuman alkohol secara berlebihan. Okey. Tengok kat sini. Okey, alkohol yang masuk ke dalam fetus melalui plasenta. Plasenta adalah uri akan mengakibatkan pelbagai gangguan kepada fetus yang disebut fetal alcohol spectrum disorder. Fetus akan mengalami kecacatan atau pembentukan yang tidak sempurna pada bahagian muka di samping pelbagai kecacatan yang lain. Kegagalan tumbesaran pada fetus dan gangguan pada fungsi atau struktur sistem saraf pusat. Ini kesannya. Nanti cikgu akan screenshot dan cikgu akan bagi pada awak. Okey, baik. Seterusnya soalan yang kelima. Seorang daripada rakan anda telah menceritakan bahawa dia berasa tertekan kerana masalah keluarga. Sebagai seorang rakan sekelas, apakah tindakan atau pertolongan yang boleh anda lakukan untuk membantu rakan anda itu? Soalan bukan main panjang, jawapannya ringkas je. Apa yang boleh awak buat? Boleh tak bagi cadangan? Kawan kita memberi sokongan moral. Okey, bagus. Memberi sokongan moral. Yang kedua, apa lagi? Memberi semangat. Okey, memberikan semangat. Kata-kata semangat. Okey, memberikan kata-kata semangat. Okey, lagi. Apa lagi boleh buat? Nasihat. Memberikan nasihat, kata-kata semangat, moral, sokongan moral, dan seterusnya kita boleh apa? Kita boleh bawa rakan kita pergi ke masjid.
Bagus, bagus tu. Siapa yang jawab tu Seronok cikgu dengar. Bagus. Pergi ke masjid, membaca Al-Quran bagi orang yang beragama Islam. Sebenarnya itulah kita punya cara untuk kita menenangkan hati sekiranya kita menghadapi masalah. First kali sembahyang, solat, baca Quran. Itulah dia. Allah saja yang boleh memegang hati-hati kita. Semangat kita. Okey, baik. InsyaAllah. InsyaAllah, bagus. Okey, dan selain pada itu kita boleh bawa kawan kita itu untuk berjumpa dengan kaunselor. Kaunselor yang pandai pandai tarik jiwa kita supaya masalah itu dapat diselesaikan dengan cara yang baik. Okey, bagus. So ini nanti buat dalam buku yang sama. Okey, kita lihat buku SPS. Okey, buku SPS pun sama. Awak kena buat sampai habis lah sebab kita dah habis ni. Jadi buat daripada 7.2 muka surat 76. Ini cikgu rasa boleh jawab. Ni jenis-jenis dadah. Okey, apakah dia dadah? Kita dah belajar tadi. Okey, kemudian kesan-kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol. Okey, muka surat 77 pun awak buat. Okey, ini adalah kelaskan ciri-ciri minda yang sihat dan yang kurang sihat. So yang sihat masuk kat sini. Contoh, saya bagi contoh berdikari adalah minda yang sihat. So awak tulis kat sini berdikari. Yang kedua, cepat marah adalah contoh minda yang tidak sihat. Tuliskan kat sini, cepat marah. Okey, seterusnya faktor yang menyebabkan minda menjadi kurang sihat. Kita dah belajar tadi, ambil daripada buku teks. Ni masuk penuaan, pengambilan alkohol. Ini semua yang menyebabkan minda menjadi tidak sihat. Okey, untuk yang ketiga mungkin ada salah faham nanti yang cikgu ajarkan. Minda seseorang individu dipengaruhi oleh faktor luaran dan juga faktor dalaman. Daripada jawapan D2, daripada jawapan dekat 2 sini, kelaskan faktor-faktor yang menyebabkan minda menjadi kurang sihat kepada faktor luaran dan faktor dalaman. Okey, contohnya tekanan mental. Tekanan mental adalah faktor luaran ke faktor dalaman? Tekanan mental. Dalaman. Tekanan mental ialah faktor luaran. Faktor luaran. Tekanan mental adalah faktor luaran. Faktor dalaman ni macam contohnya kecederaan otak. Kecederaan otak ni kita punya dalaman. Dalam Sakit badan hati tu. kecederaan otak. Apa dia? Awak ambil daripada jawapan nombor 2 saja. Yang ini saja. Awak kelaskan dia kepada faktor luaran ataupun faktor dalaman. Kalau dalaman ni macam yang berlaku dalam badan awak. Contohnya ketidakseimbangan hormon. Ini faktor dalaman yang berlaku dalam badan awak. Faktor luaran ni daripada luar. Contohnya macam tadi tekanan mental. Tekanan mental ni faktor luaran. Disebabkan oleh orang luar yang menyebabkan kita mengalami tekanan. Apa dia? Penuaan. Penuaan ni dalaman. Faktor dalaman. Baik, kita bincangkan teruslah. Okay, tekanan tapi mental. Tapi nampak turunnya kat luar itu. Tapi dia berlaku dalam badan tak? Sel-sel mengalami pengenuaan, tisu mengalami penuaan, organ mengalami penuaan, kan dalaman. Penuaan. Okay. So kita bincang teruslah. Okay, tekanan mental tadi faktor luaran, penyalahgunaan dadah. Dadah tu daripada luar masuk dalam badan kita, betul tak? So itu faktor luaran. Ini luaran. Ini faktor luaran. Okey, sentiasa bersenam. Sentiasa bersenam ni dalaman. Tapi yang menyebabkan minda menjadi kurang sihat. Yang menyebabkan minda menjadi kurang sihat. Faktor, okey, luaran faktor dalaman menjadi yang menyebabkan minda kurang sihat je lah. Macam ni tekanan mental, penyalahgunaan dadah, sentiasa bersenam ni dia tak menyebabkan minda menjadi kurang sihat. So ini bukan jawapannya. So ini tak termasuk untuk kat sini. Untuk soalan nombor 3. So ini tak payah buat. Okey, kecederaan otak. Kecederaan otak dia menyebabkan minda menjadi kurang sihat kan. So kita kena masukkan. Kecederaan otak adalah faktor dalaman. Senaman, sentiasa bersenam tu bukan faktor yang menyebabkan minda menjadi kurang sihat. Okey, faham So sebab tu sentiasa bersenam ni tak boleh masuk mana-mana. Tak boleh masuk mana-mana. Okey, keadaan persekitaran seperti kualiti udara, dia menyebabkan tak minda jadi kurang sihat? Tidak.
Awak duduk dalam kelas, lepas tu rasa panas saja. Adakah awak relax aja? Adakah awak jadi macam, cikgu tak selesa dah, cikgu rasa nak marah. Betul tak? Itu yang menyebabkan minda menjadi kurang sihat. Keadaan persekitaran, bising, awak nak belajar dengan serius lah, nak fokus. Tapi persekitaran awak bising, kawan-kawan bising. Itu yang menyebabkan minda jadi kurang sihat. Awak akan rasa marah. Awak akan marah, kawan, kenapa bising? Betul tak? So akan menyebabkan minda menjadi kurang sihat. Jadi keadaan persekitaran ini, awak kena masukkan dia sama ada faktor luaran atau faktor dalaman. Persekitaran, adakah dia berlaku dalam badan? Yes, luaran. So ini adalah luaran. Okey, mengidap sesuatu penyakit boleh tak minda menjadi kurang sihat? Ya boleh kan? Contohnya kita dapat tahu kita kena kanser, jadi kita akan jadi kemurungan, kurang semangat, betul tak? Jadi ini faktor apa? Luaran ke dalaman? Dalaman. Yes, ini faktor dalaman sebab dia berlaku dalam badan kita. Ketidakseimbangan hormon, ya. Hormon tu dalam mana? Kat luar ke dalam badan? Dalam. Okey, dalam badan. So dalaman. Pengambilan alkohol yang berlebihan. Alkohol tu daripada mana? Daripada luar masuk dalam badan. Jadi luar. Ini adalah faktor luaran. Okey, penuaan, faktor dalaman. Penuaan berlaku dalam badan. Pengambilan pil vitamin tidak menyebabkan minda menjadi kurang sihat. So kita tak payah masukkan di mana-mana. Faham tak? Alright. So yang tak perlu adalah sentiasa bersenam dan juga pengambilan pil vitamin. Okey. So ni soalan objektif pun jawab. Soalan kertas 2 ini adalah contoh soalan kertas 2 section B berkenaan dengan hormon, koordinasi badan. Okey, kelenjar X, kelenjar apa senang? Adrenal. Okey, fungsi hormon kelenjar adrenal ni nyatakan satu fungsi hormon yang dirembeskan oleh kelenjar hormon adrenalina. Apakah fungsi hormon adrenalina? Nyatakan kelenjar Y adalah pankreas. Apakah yang berlaku jika kelenjar Y merembeskan kurang hormon? Dia hormon insulin kan. Jadi kalau kurang hormon dirembeskan, maka aras glukosa dalam darah akan meningkat. Okey, penyakit yang didapi jika kelenjar tiroid tidak berfungsi dengan baik kerana kekurangan iodin. Dia punya ni bengkak. Pembengkakan pada kelenjar tiroid. Penyakit apa tu? Penyakit goiter. Seorang remaja perempuan mengalami kita haid yang tidak teratur. Namakan kelenjar endokrin yang tidak berfungsi dengan baik, iaitu ovari. Alright. Untuk soalan bahagian C juga awak buat dalam buku yang sama. Okey. Berikan penerangan kepada punca gangguan terhadap sistem endokrin yang menyebabkan kesan yang berikut. Punca, diabetes insipidus. Puncanya daripada apa? Kekurangan apa? Insipidus, diabetes insipidus. Kekurangan hormon. Kekurangan berlebihan hormon. Diabetes insipidus akan menyebabkan kita rasa cepat dahaga, kita akan kencing terlalu banyak. Kita kencing terlalu banyak, jadi kita akan cepat haus. Kekurangan hormon ADH. Ya, kekurangan hormon ADH. Hormon ADH inilah yang membantu dalam penyerapan semula air masuk semula dalam badan kita. Jadi kita akan kencing sedikit. Tapi kalau diabetes insipidus, dia akan kencing banyak. Sebab hormon ADH tu kurang. Jadi kurang air akan diserap balik dalam badan. Lalu dia akan keluar melalui air kencing. Jadi kita akan cepat rasa haus sebab kurang air dalam badan. Okey, diabetes insipidus, kekurangan hormon insulin. Alright. Akromegali ataupun kegergasian. Disebabkan oleh apa? Berlebihan kan? Hormon pertumbuhan. Berlebihan hormon pertumbuhan. Bagus. Okey, kadar metabolisme yang rendah. Kadar metabolisme yang rendah? Kurang hormon tiroksina. Kekurangan hormon tiroksina. Okey. Okey, baik. So soalan B,
Seorang lelaki dewasa mendapati air kencingnya mengandungi gula. Dia akan maksudnya dia menunjukkan ciri-ciri seseorang mengalami apa? Penyakit diabetes mellitus. Air kencing ada gula. Sebab itu kalau orang yang kencing manis diabetes ni bila dia kencing dia tak cuci kan, dia tinggalkan, selalunya berlaku dekat tanah-tanah sawam lah, dekat highway selalu saya nampak. Sebab tak ada bukan highway lah, dia bukan highway, dia macam jalan yang tiada pengurusan. Macam highway dia ada plus, dia ada pekerja yang akan membersihkan tandas. Ni biasanya dekat jalan yang bukan highway lah, jalan biasa yang ada tandas-tandas sawam. Tak ada tukang cuci, tak ada cleaner kan. Kadang-kadang semut banyak dekat lantai. Sebab apa? Air kencing orang yang mengalami kencing manis ni dah kencing, tak cuci bersih, lalu semut hurung lah. Sebab apa? Air kencing dia ada gula. Itu contohlah, saya tak pastilah betul atau tidak, tapi memang berdasarkan pandangan saya nampak benda tu berlaku. Kalau kita nak uji pesakit kencing manis pun, kita uji dia punya air kencingnya dengan menggunakan strip khas. Strip tu dia akan kesan kandungan glukosa yang banyak dalam darah. Dalam air kencing. Okey, baik. Terangkan bagaimana lelaki dewasa itu dapat mengatasi masalah kesihatannya. Penerangan anda adalah mengandungi aspek-aspek berikut. Ini adalah teknik menjawab soalan penyelesaian masalah. Cikgu telah ajar sebelum ni. Okey, kenal pasti masalah. Ambil daripada soalan. So, apa masalahnya? Seorang lelaki dewasa mendapati air kencingnya mengandungi gula. Itu saja. 1 markah. Terangkan punca masalah tersebut. Punca masalah tersebut awak kena fikirkan disebabkan kekurangan hormon insulin. Ataupun awak kena jelaskan kerana gula yang dalam darah yang terlalu banyak. Ataupun ini awak kena beri 3. Berikan 3 punca. Okey, jelaskan kaedah penyelesaian. Maksudnya ini adalah pesakit kencing manis kan. So kaedah penyelesaiannya mengambil suntikan insulin. 1 markah. Itu je caranya orang kencing manis. Okey. Kemudian orang kencing manis ni juga boleh mengatasi masalahnya dengan mengawal pemakanannya. Iaitu sebab itulah soalan yang keempat dia tanya, cadangkan 1 perubahan yang harus dilakukan pada gizi hariannya. Maksudnya dia kena apa? Dia kena kurangkan pengambilan makanan-makanan yang mengandungi gula secara berlebihan. Ini buat 1 saja. 1 markah, 1 markah, yang ni 3 markah, yang ini 1 markah. So 3, 4, 5, 6. So 6 markah. Right? So pada dalam buku yang sama. Okey. Ada masalah pelajar nak tanya? Cikgu. Manis tu kan cikgu. Kencing dia tu manis ke cikgu? Itulah saya punya hipotesis lah. Sebab saya nampak kan benda ni berlaku, saya terfikir kenapa timut semut ni datang dekat lantai-lantai tandas. Banyak sangat semut. Ada situasi yang pernah berlaku bila saya berada dekat luar lah, tandas-tandas dekat luar yang tak ada cleaner tu. Saya pun fikir, okey, kalau kita nak uji pesakit kencing manis, kita akan uji air kencingnya. Kalau air kencingnya mengandungi gula, maka dia adalah pesakit kencing manis. Jadi saya fikirkan, so air kencing ni ada gula. Jadi semut ni datang dekat sisa-sisa air kencing tu. Tapi kalau bila bukannya tengah banyak-banyak tu, tak ada, bila dia dah kering, maksudnya air tu dah tersejat. Dan biasalah kalau macam garam juga kan, kalau garam tu terlarut, kalau kita nak dapatkan garam daripada larutan garam, so airnya kita keringkan dulu, kita sejat, air dia tersejat, so garam akan tinggal. Begitu juga macam gula. Bila airnya dah tersejat, so yang tinggal tu adalah gula. Jadi itu yang semut tu hurung kawasan bekas tempat kencing tu. Itu saya punya hipotesis lah. Tapi tak ada, saya tak kaji pula adakah sama ada itu betul ataupun tidak. Cuba awak lihatlah situasi kadang-kadang kalau tandas yang tak dicuci dengan bersih. Kenapa semut tu datang? Takkanlah ada orang nak simbah air gula dekat tandas. Betul tak? Terima kasih. Apa dia? Rasa macam kelakar kan? Itulah hipotesis saya berdasarkan pemikiran saya lah. Saya nampak macam tu lah. Sebab tak ada orang yang nak, sebab semut akan datang bila ada makanan, ada gula dekat situ. Okay, ada soalan lain nak tanya?
kalau tak ada kita tamatkan kita punya GM kita pada hari ini. So, okay. Terima kasih